Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. InsyaAllah sama-sama kita share. Mohon sama-sama kita share. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah sama-sama kita share. Mohon sama-sama kita share. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'illah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah anta himal dunya. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian seterusnya pagi ni, tazkirah selepas subuh. Mudah-mudahan kita diberkati dan dipisaikan kita di sisi Allah Ta'ala besok, ya, untuk menghadap Allah Ta'ala. Sambung terus dalam nota My Quran Time ayat 17 hingga 24, insyaAllah. Kita tengok sama-sama, kita baca ayat 17 hingga 24. Apa dah kita, muka ni muka surat 52, ya, insyaAllah. Sinopsis ayat, ringkasan ayat itu. Ayat 17 hingga 20 menerangkan ciri-ciri orang munafik lagi. Kemudian ayat 21 masih lagi diterangkan perintah untuk menyembah Allah. Dan ayat 23 hingga 24 cabaran menyusun kalimah yang serupa dengan surah terpendek di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 17 hingga 20 Al-Baqarah, insyaAllah, yang bermaksud perumpamaan orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Au qasayyibim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqil hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi
wa iza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ayat 17 hingga 20 yang bermaksud perbandingan hal mereka, yakni golongan yang munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Bila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu apapun. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu, mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Atau bandingannya seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gulita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbatkan jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas, sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, yakni menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya, dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka, yakni menunggu dengan bingung. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Al-Baqarah ayat 17-20. Ya, itu keadaan, ya, diceritakan untuk orang-orang munafik, ya, dengan Allah Subhanahu. Kupasan ayat, perumpamaan 1. Seperti orang yang menyalakan api, tetapi Allah Subhanahu Taala mengambil semula air cahaya itu, membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat cahaya tersebut. Mereka seperti tuli, bisu, buta hingga mereka tidak dapat kembali. Pada awalnya mereka berada dalam kegelapan kemusyrikan. Semasa Nabi SAW tiba di Madinah, mereka telah memeluk Islam. Mereka berada dalam jalan petunjuk. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan iman mereka seperti yang menyalakan api. Mereka mengetahui mana yang halal, mana yang haram, juga mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka berasa bangga dengan Islam. Ini ceritakan awal-awal, ya, Rasulullah berjaya membawa mereka meluk pada Islam, diberi petunjuk. Mereka mengaku beriman dengan Allah Ta'ala seperti mendapat cahaya, ya, daripada nyalaan api. Mereka mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dah faham dah halal haram. Juga mereka mengetahui mana baik atau mana yang buruk. Mereka berasa bangga dengan Islam. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka, kerana mereka kembali kafir. Mereka lebih memilih kesesatan dan meninggalkan keimanan. Maka Allah SWT mencabut iman dan hidayah. Lalu hati mereka dikunci mati, tidak lagi mampu menerima petunjuk. Mereka tidak lagi mengetahui mana yang halal dan haram, tidak pula tahu mana yang baik ataupun buruk. Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka dalam keadaan kegelapan, tidak dapat melihat Allah, tidak dapat melihat. Allah SWT juga membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan, kekufuran dan kemunafikan, namun mereka tidak menyedari. Ni hebatnya bab munafik. Mereka menjadi summum, iaitu tuli, tidak dapat mendengar kebaikan. Mereka bukmum, iaitu bisu, yang tidak dapat mengucapkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Mereka umyum, iaitu buta dalam kesesatan.
buta mata hatinya. Mereka tidak dapat mendengar petunjuk, tidak dapat melihatnya, tidak dapat memahaminya. Kelak dari hari kiamat, di hari kiamat mereka juga akan ditimpa kegelapan. Cahayanya tidak menyala sama sekali. Maka amal perbuatan jahatnya merupakan kegelapan baginya, hingga mereka mendapati bahawa tidak ada suatu amal yang baik pun yang sesuai dengan kalimah La ilaha illallah daripada mereka. Ni diceritakan poin demi poin, ya, perumpamaan orang munafik. Ya, perumpamaan orang munafik awalnya berada dalam keadaan terang, beriman dah, tahu halal, tahu yang haram. Ya, ni waktu di Madinah, cerita Rasulullah SAW. Ya, kegelapan kaum musyrikin, ya, sebelum Islam. Ya, Nabi datang, dia beriman. Ya, iman seperti orang yang menyalakan api. Mereka mengetahui halal dan haram, tahu bab mana yang baik, mana yang buruk. Bangga pula dengan Islam. Ini pun berlaku zaman sekarang. Ya, kita bimbang berlaku zaman sekarang dengan keadaan semasa sekarang. Setelah api menerang mereka, Allah hilangkan cahaya mereka, kerana mereka kembali kafir. Dia kembali pada perbuatan kafir. Berlaku tak sekarang? Berlaku juga. Ya, dah tahulah betulnya Islam, tahu dah betul benarnya Islam, halal haram tahu, tapi masih lagi nak patah balik perangai yang kafir tu. Ni yang Allah hilangkan. Bila apa? Bila ditinggalkan bab iman, mereka lebih pilih bab kesesatan. Dah ada jalan Al-Quran, jalan yang ditunjuk dalam Al-Quran, tapi masih lagi pilih bab sesat. Mengaku Islam tapi tak hendak ikut Quran. Kemudian meninggalkan bab keimanan, sanggup ambil yang haram, sanggup untuk memendamkan yang haram atau membuat yang kesalahan. Maka Allah SWT cabut iman dan hidayah. Tu yang bimbang kita. Tercabut iman, tercabut hidayah. Kita baru diuji dengan bab COVID-19. Belum diuji lagi, hebat lagi. Takat ini pun dah terlalu hebat. Itu pun kadang-kadang ketinggalan kita. Ya, bimbang kita. Lalu hati mereka dikunci, mati, tidak mampu menerima petunjuk. Susah. Dah tunjuk dah Quran di TV, tunjuk dalam internet, tapi masih lagi tak nak terima. Ada orang lagi yang tak mahu nak tengok My Quran Time contohnya. Padahal diulang 4 kali di TV, masih lagi ada orang tak tahu wujudnya program Al-Quran di dalam TV, di dalam internet. Ada orang masih lagi tak tahu. Bukan tak tahu, tak ambil tahu. Ni dicabut. Dah ditunjukkan bab petunjuk. Mereka tidak lagi mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Tidak pula tahu mana yang baik ataupun yang buruk. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Itu perumpamaan orang munafik. Ya, dah ditunjukkan. Allah SWT membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Dia buat hal sendiri, janji hidup, kaya, harta, semua cukup. Ni Allah SWT biarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan, kekufuran dan kemunafikan. Namun mereka tidak menyedari. Allah, dah dalam keadaan gelap, masih lagi bab sesat, ataupun lagi tak nampak cahaya. Akhirnya Allah biarkan dikunci hatinya. Dan yang paling hebat, diri itu tak sedar dia dalam keadaan kegelapan. Betul diterangkan lampu, diterangkan macam-macam, tapi dia dalam keadaan kegelapan. Mereka menjadi summum, iaitu tuli yang tidak dapat mendengar kebaikan. Susah nak dengar ayat Quran sudah. Azan dengar pun masih lagi tak dengar. Itu tuli dia, tak dapat mendengar. Mereka bukmum, iaitu bisu, tidak dapat mengucap hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Jadi macam orang bisu, padahal tak bisu.
Susah nak bercakap bab kebaikan, bab manfaat, susah. Apalagi nak bab majlis ilmu. Kemudian mereka umyun, iaitu buta dalam kesesatan dan buta mata hatinya. Yang dalam pun buta, yang di luar pun buta. Dia nak benda-benda yang maksiat, benda-benda yang menghala kepada yang maksiat dengan Allah Ta'ala. Mereka tidak dapat mendengar petunjuk, tidak dapat melihatnya dan tidak dapat memahami. Tunjuklah Quran, tunjuklah apa pun, dia tak boleh terima. Yang dia buat, dia terima. Ni. Itu yang kesilapan besar itu. Kelak di hari kiamat mereka juga ditimpa kegelapan, cahaya yang tidak menyala sama sekali, maka amal perbuatan jahatnya merupakan kegelapan baginya, hingga mereka mendapati bahawa tidak ada suatu amal baik pun yang sesuai dengan kalimah La ilaha illallah. Tu gelap dia. Bila dunia ni masih kegelapan, masuk akhirat, balik pada akhirat pun masih dalam keadaan kegelapan. Tu perumpamaan satu untuk orang munafik. Jangan kita ada bab yang seumpamanya itu. Perumpamaan yang kedua seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gelita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya kerana mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Al-Baqarah ayat 19-20. Ayat ini menjelaskan mengenai sikap sebahagian daripada orang munafik yang ada kalanya mereka redha dengan kebenaran Islam, namun kadang-kadang mereka meraguinya. Kejap percaya, kejap tak percaya. Diragu-ragukan. Ibarat apa ditulis ni dalam ayat Baqarah, ibarat dia tengah-tengah hujan lebat, guruh kilat, dia tutup telinga, ya, dengan anak jari. Kemudian dengan petir pun bimbang, takut. Setiap kali dia menyinari, mereka berjalan ke bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Hujan tutup tingkap, tutup pintu, takut dia dengan diumpamakan macam tu. Takut dia. Habis hujan, relax balik. Macam tu. Air daripada langit ada kaitan dengan wahyu dari langit, iaitu Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan untuk menghidupkan hati yang mati, sambil menyebut mengenai ancaman dan balasan neraka bagi mereka yang mengingkari, serta bukti-bukti kebenaran ajarannya. Mereka, yakni orang munafik, menutup telinga bimbang akan terketuk pintu hatinya untuk mengikuti dan meyakini apa yang disampaikan Al-Quran, termasuk beriman untuk kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud, ya, air dari langit kaitannya dengan wahyu dari Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Datang daripada atas. Ketika Quran diturunkan, dihidupkan hati yang mati. Tu hebatnya Al-Quran, ya, menghidupkan hati yang mati. Susah macam mana pun, hebat macam mana cubaan kita, balik pada Al-Quran, tenang balik kita. Langsung tak jenguk satu patah ayat Quran. Ni, ya, satu ancaman kita, iaitu dia bimbang, hati yang mati, sambil menyebut mengenai ancaman dan balasan neraka bagi mereka yang mengingkari. Bimbang dia, serta bukti-bukti kebenaran ajarannya. Mereka orang munafik menutup telinga bimbang akan terketuk pintu. Tutup dia. Dia matikan diri, ya, dia matikan hatinya. Hujan lebat, bila datang Quran, datang cahaya, dia tak hendak terima. Maka orang menutup telinga munafik ni, kemudian mengikuti dan meyakini apa yang disampaikan Allah Ta'ala daripada Al-Quran, termasuk beriman ke Rasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak semua tepi. Tu hebatnya munafik, degil yang amat sangat. Sedangkan jika ada ayat yang berbicara tentang kesesatan, mereka memilih untuk diam dalam kebingungan, bahkan tidak mahu meyakini.
Maka di akhir ayat Allah SWT menyebut, jikalau aku menghendaki, nescaya aku melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sayangnya Allah Ta'ala tu, ya, masih lagi tak dipekakkan kita, masih lagi tak dibutakan kita. Allah masih lagi sayang. Tapi keadaan manusia munafik ni degil yang amat sangat. Tu pemurahnya Allah Ta'ala, rahimnya Allah Ta'ala, sayangnya Allah Ta'ala. Kalau kita lah geram yang amat sangat tengok perangai orang ni, habis dah. Bukan dipekakkan, silap hancur terus perangai kedegilan manusia. Sombong yang amat sangat dengan pencipta. Bila bab kesesatan, dia tak buat diam, bingung, bahkan tidak mahu meyakini, tak yakin yang maksiat itu membawa kepada kemusnahan. Sesungguhnya Allah SWT berkuasa untuk mencabut penglihatan dan pendengaran secara zahir, sebagaimana Allah SWT mencabutnya secara batin, hingga mereka buta tuli terhadap peringatan Allah Ta'ala. Allah SWT juga berkuasa untuk mengazab mereka dengan azab yang pedih, kerana sememangnya mereka layak untuk menerimanya. Kadang-kadang kita tak perasan, Allah tu sayang kita. Bila-bila dia boleh cabut penglihatan, pendengaran secara zahir, sebagaimana dicabut dengan batin, hingga mereka buta tuli terhadap peringatan. Buta kita, tuli kita. Ni tengah berlaku COVID-19. Kadang-kadang yang tak beringat amaran daripada Allah SWT. Masih lagi bertenang kita, masih lagi nak seronok lagi kita. Datang balik sekarang, elok dah single number itu dah jadi triple number. Nampak? Allah tunjukkan. Tapi kadang-kadang kita masih lagi beku ataupun selesa sangat, selesa yang amat sangat. Elok kita boleh pergi masjid, pergi surau, dah tak boleh lagi. Nampak? Hilang bab yakin dengan masjid. Waktu mula-mula lah nak redakan, tu ke masjid sekejap, akhirnya dah seronok, dah tak ke masjid. Buta lah tu, buta hati, tuli, pekak. Allah diceritakan Allah Ta'ala ini kedegilan manusia. Dia terlupa Allah tu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kalau boleh, jangan diikuti perangai orang munafik ni. Macam-macam kedegilan. Takut Allah hantar yang terhebat. Dulu dah berlaku dah zaman kaum Nabi Saleh. Boleh berlaku. Boleh berlaku juga. Ataupun yang sekarang ni pun boleh berlaku. Tapi berlaku secara smart ataupun secara senyap. Boleh tak Allah lakukan? Boleh. Dah bila Allah terlalu murka sangat, Allah boleh buat, Allah boleh buat dengan kematian yang senyap. Maksudnya macam mana? Tak payah bunyi jerkah ke, tak payah dengan ribut ke, tak payah dengan kuman yang sedang merayau sekarang ni, virus yang merayau ni. Allah boleh matikan kita dengan senyap, beramai-ramai, habis, rata serata-ratanya. Boleh tak Allah buat? Boleh. Tapi Allah sayang lagi kita, masih bagi peluang lagi kita. Kadang-kadang kita ni degil yang amat sangat. Ada lagi bab perangai sifat munafik tersebut. Bab tu hari ni hari Jumaat, tuan-tuan, macam-macam kelebihan hari Jumaat. Ada peluang, ada satu waktu mustajab. Tolonglah, carilah jalan untuk dapat kelebihan hari Jumaat. Saya bacakan sedikit fadilat Jumaat daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Sama-sama kita share, tengok. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Aus bin radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang utama dari hari-harimu ini ialah Jumaat. Di dalamnya terjadi Nabi Adam, dan di hari itu juga ia mati. Dan ada pada hari itu akan ditiup sangkakala, dan pada hari itu akan mati semua makhluk. Maka perbanyakkanlah membaca selawat padaku.
kerana selawatmu itu dilangsungkan kepadaku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana selawat kami langsung padamu, padahal engkau telah rosak habis? Jawab Nabi SAW, dapat kamu berkata, aku akan rosak. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk makan jasad para Nabi-Nabi alaihissalam. Nampak? Ya, kelebihan hari Jumaat ataupun fadilat hari Jumaat. Kita kadang-kadang tak cakna hari Jumaat. Tolonglah. Dah berpuluh-puluh kali berulang hari Jumaat, kita kadang-kadang tak cakna. Ya, pasal apa? Contohnya, dipesankan kita oleh Rasulullah SAW, di dalamnya ada terjadi Nabi Adam. Sejarah Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat dan dimatikan pula juga hari Jumaat. Dan kena ingat, Rasulullah menyatakan hari itu akan ditiupkan sangkakala. Maksudnya apa? Hari Jumaat lah akan berlakunya kiamat yang hebat. Bukan saya kata, Rasulullah SAW kata, hari Jumaat itu akan berlaku hari kiamat hebat. Ditiupkan sangkakala. Dan pada hari itu juga akan mati semua makhluk, rata serata-ratanya pada hari Jumaat juga. Pada hari tersebut, maka dipesan dari Rasulullah, bacalah selawat kepadaku, kerana selawatmu itu dilangsungkan kepadaku. Disuruh baca selawat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana selawat kami langsung kepadamu, padahal engkau telah habis rosak? Itu pun dipertikaikan. Ditanya oleh sahabat. Padahal Nabi dah dicatatkan, Nabi dah habis rosak, maksudnya Nabi dah mati, dah hancur tubuh Nabi. Apa jawapan Rasulullah? Nabi SAW bersabda, dapat kamu berkata aku akan rosak? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk makan jasad para Nabi-Nabi alaihissalam. Maksudnya apa? Jasad Nabi-Nabi tak dimakan tanah, tak terusik tanah. Haram tanah untuk makan jasad Rasulullah SAW. Sebab tu yakin bila kita berselawat terus pada Rasulullah SAW. Kena pula hari Jumaat. Ini pesanan Nabi Muhammad SAW. Selawat itu, kata Dr. Ahmad Sanusi Azmi, catatannya hari ini, apa dia kata? Dicatatkan sini, saya baca nota dia. Selawat melapangkan jiwa Muslim. Bila berselawat tu bukan saja-saja, dia melapangkan ataupun menenangkan jiwa orang Muslim. Menurut Imam Ibnu Al-Jauzi, amalan memperbanyakkan selawat merupakan menerangkan hati, mengampunkan dosa, melapangkan dada dan dimudahkan urusan. Itu yang pertama. Bila berselawat, dia melapangkan hati, menerangkan hati, mengampunkan dosa, melapangkan dada, dimudahkan semua urusan. Yang kedua, ini kerana selawat yang bersungguh adalah manifestasi kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Rasulullah membawa kepada kecintaan manusia terus kepada Allah. Pak, bukan saja-saja berselawat, tuan-tuan. Jangan kita mengata-ngata lah selawat bida'ah apa. Tak. Selawat tu bila terus pada Allah Ta'ala, pada Rasulullah, automatik cinta Rasulullah, cinta terus pada Allah SWT. Bila kita cinta pada Rasulullah, automatik kita cinta terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jiwa yang melimpahi, jiwa yang dilimpahi rasa kasih kepada Rasulullah menyebabkan seseorang itu berupaya menikmati kelazatan dan kemanisan iman. Inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fih wajadalah halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu uhabba ilaihi mimma siwahu. Tiga perkara yang barang siapa memilikinya,
akan merasai kemanisan iman. Yakni yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul perkara yang paling dicintai buat dirinya, melebihi segala-galanya. Hadis riwayah Al-Bukhari dan Muslim. Itu, ya. 3 perkara barang siapa memilikinya akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, ya, menjadikan Allah dan Rasul perkara yang paling dicintai buat dirinya melebihi segala. Dia cintakan Allah, cintakan Rasul dari segalanya. Itu bila berselawat, tuan-tuan, kelebihan. Mereka yang tenggelam dengan kecintaan Allah dan Rasul akan menjadikan hatinya menjauhi kekotoran dosa dan meningkatkan ketakwaan. Jiwa yang bertakwa akan dekat dengan Allah dan Allah akan memudahkan urusan hamba yang bertakwa. Itu dekat dengan Rasul, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni cari jalan muhasabah diri kita. Peratus masa kita dengan Allah Ta'ala, peratus kita dengan Rasulullah. Betul Rasulullah tak ada, tapi kita dengan selawat tu hari ni, takkan tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takkan kita tak mampu, tuan-tuan. Takkan sekali je selawat. Hari ni hari Jumaat, tuan-tuan, dipesankan oleh Rasulullah, rugi serugi-ruginya, banyakkanlah selawat. Dahlah tak boleh sembahyang Jumaat sekarang di tak semua negeri dah. Ni takkan kita nak melopong saja Jumaat daripada pagi subuh sampai ke maghrib, sampailah ke malam, masih lagi. Apa lagi dengan selawat ni? Kemana selawat kita? Dipesankan Nabi Muhammad, bukan orang lain, Rasulullah SAW. Diriwayatkan mereka, di lain riwayat mereka bertanya, bagaimana engkau akan menjawab salam kami, padahal engkau telah rosak menjadi habuk? Jawab Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk makan jasad para Nabi, dan tiada seorang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan rohku sehingga saya dapat menjawab salam. Allah, hebatnya Rasulullah. Allah jaga sebenar-benarnya. Maksudnya kita bagi salam, kita bagi selawat, Nabi akan dengar, Nabi akan tahu. Abu Laith meriwayatkan dengan sanad dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa wuduk dan mandi pada hari Jumaat dan datang lebih pagi dan mendekat dari imam dan mendengar serta memerhatikan khutbah dan tidak berbuat lara ataupun lelahan, maka mendapat pahala untuk tiap langkahnya seperti puasa dan bangun malam 1 tahun. Allah, hari Jumaat. Tu sebab tu kadang-kadang orang pergi sembahyang Jumaat, tapi sampai ke masjid tidur, lelap selelap-lelapnya. Pasal apa? Dia bagi alasan takut dengan Allah Ta'ala. Bila Tok Khatib kata ittaqullah, takutlah kepada Allah Ta'ala, lelap dia terus, tunduk dia. Bukan ketakutan, tapi balik pada bab tidur. Rugi tak? Rugi serugi-ruginya. Setiap kali Jumaat tidur di depan khatib, tidur di depan Tok Imam. Allah, tuan. Kerugian yang amat hebat berlaku setiap minggu. Apa kata Nabi tu? Pasal apa? Ni diceritakan oleh Rasulullah. Wuduk, kemudian mandi pada hari Jumaat. Ada mandi sunat hari Jumaat. Ramai tak nak buat. Bukan tak nak buat, tak tahu nak buat, tak terbuat. Gelojoh nak pergi kerja hari Jumaat pagi. Sebab tu antara yang rugi kita ni pasal apa? Tak cuti hari Jumaat. Bila tak cuti hari Jumaat, tak ada raya pada hari Jumaat. Padahal Jumaat tu hari raya. Untuk umat Islam, hari cuti sebenarnya. Sebab tu pagi Jumaat tu mandi sunat hari Jumaat. Tu rugi tak? Rugi. Pasal tu mengantuk, lemah, lesu. Pasal apa? Tak mandi sunat hari Jumaat. Contoh, sunat hari raya dia mandi. Mandi sunat hari raya dia tahu. Mandi wajib lagi selalu. Tu. Tapi mandi sunat hari Jumaat
tak nak selalu buat. Tu yang lemah bila Jumaat. Start je khutbah, ada aircon, ada kipas, lelap. Akhirnya sekarang tak boleh semain Jumaat, lelap di rumah terus. Allah, tu kena renung kita. Rugi serugi-ruginya. Ya, datang lebih pagi, lepas tu datang awal. Kita datang ke dalam semain Jumaat, lewat selewat-lewatnya. Wahal disuruh oleh Rasulullah SAW datang lebih pagi dan mendekati imam. Ya, jarak kita dengan tu imam tu dekat. Awal-awal kita dah sampai masjid. Ni kadang-kadang dah nak habis khutbah, masih lagi dengan rokok, masih lagi dengan cendol, masih lagi dengan nasi lemak kat luar. Tok khatib dah nak habis. Maksudnya apa? Kita makan benda yang haram sebenarnya, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ya, kita makan benda yang haram. Kenapa haram? Dah khutbah dah azan pertama pun dah sudah, kita masih lagi. Akhirnya tak dengar khutbah, tak dengar apa, tahu-tahu nak sembahyang aja. Kita kena berhati. Tak malu dengan Allah Ta'ala, duduk di luar depan rumah Allah Ta'ala, tunggu sembahyang yang baru. Itu pun tergocoh-gocoh, tergadah-gadah nak sembahyang Jumaat. Ya, rugi tuan-tuan, serugi-rugi. Ni sekarang Allah bantai kita balik, tak boleh sembahyang Jumaat. Allah kerjakan kita balik. Allah bagi SOP. Kalau boleh sembahyang Jumaat pun SOP kena ikut. Pak, berapa kerat yang boleh sembahyang Jumaat. Dihukum yang unexpected akhir zaman. Belum diceritakan ulama dulu. Kita tak dicerita COVID-19 ni berlaku akhir zaman. Hukuman Allah Ta'ala yang tidak disangkakan. Ni berlaku sekarang. Tu pun masih lagi kedegilan yang amat hebat. Allah tak tahu akan datang macam mana. Ni ya, hari Jumaat, tolong tengok di kitab kelebihan hari Jumaat, ya, kelebihan waktu pagi dia, ya. Pagi-pagi kita datang, dan yang paling hebat memerhatikan khutbah, jangan tidur. Memerhatikan bab khutbah Jumaat, ya. Dan tidak berbuat lara ataupun yang leka, akan dapat pahala tiap langkahnya seperti puasa dan bangun malam 1 tahun. Setiap langkah daripada rumah tadi sampailah ke masjid, dikira setiap langkah tersebut ibarat pahala puasa dan bangun malam 1 tahun. Bukan saya kata, Rasulullah SAW berkata. InsyaAllah takat tugut pagi ni. Mudah-mudahan pengisian hari ini, ya, daripada kitab Al-Quran ayat 21 tadi, ya, ayat 17 hingga 20, ya, menceritakan perumpamaan orang-orang munafik, perangai orang munafik. Kita berhenti takat tu, kita akan sambung ayat 21, seruan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Petang ni maghrib, lepas maghrib insya-Allah. Mana yang baik, mana yang terbaik daripada Allah Taala, mana yang lemah daripada saya, kita seru semua. Banyakkanlah berselawat, banyakkanlah ibadah pada hari Jumaat, dan banyakkan berdoa. Ada satu waktu yang mustajab pada hari ini, carilah, adakanlah masa untuk mengambil peluang yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sudah surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahwih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarib wa anis syarri amrina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami,
Dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, peliharalah ke atas kami dan kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, Ya Allah, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak yang hebat ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dari segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu daripada segala wabak penyakit ini. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemelihara. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu, dan jauhkanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati-hati kami. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada virus COVID-19. Selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati-hati manusia yang mengundang kemurkaan-Mu, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat munafik. Bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat munafik. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah yang membolak balik hati-hati kami. Kekalkanlah dan tetapkanlah kami dalam iman. Kekalkanlah hati-hati kami dengan ketaatan dan dalam agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami dan sangat kami takut dan bimbang bila bertemu kami dengan-Mu, Ya Allah. Janganlah biarkan kami mati melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasuqa ya Allah. Bismillah, masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillah, masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah, masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahlika wa atika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna biz jabatu tahassanna biz jabaru wa tasanna malakut allazi la yamut isrifanna bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma asmi azza. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadur ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiu alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wallahu khairan hafizan wa arhamur rahimin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa maghrib ni, lepas maghrib insyaAllah. Assalamualaikum.